Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, hari Ahad seperti biasa yang saya janjikan, jika anda adalah pengguna Solvy, user Solvy, membeli apa-apa software daripada kami, saya akan adakan sesi live sharing insya-Allah setiap Ahad malam di mana kita akan banyak bincangkan tentang tips dan trik marketing. Okay, supaya sales tuan puan lebih mantap, lebih padu, lebih awesome. So, saya check dulu suara saya. Okay, alright. So, Alhamdulillah suara okay. So, kita tengok siapa ada malam ni. Tak apa. Live record ni, live ni akan direkod. Dan jangan risau pada yang mungkin tak berkesempatan malam ni. Okay, kita nak make sure semua orang dapat input lah. Bukan sekadar membeli software. Alright. So, tahniah diucapkan kepada sesiapa yang dah berjaya runkan software. So, sekarang kita Fboom dah version 3. Nampak? Saya tengah guna ni secara live, nampak? 1, 2, 3, 4, 5 account. Alright. So, yang mana yang tak berjaya lagi, insyaAllah anda bila tengok dekat tutorial, tengok guide. Okay, slowly. Benda ni proses, okay. Seperti yang saya cakap lah. Kalau kita bayar kat Facebook ad pun, tak semestinya hari ni kita buat, hari ni terus kita berjaya buat Facebook ad. Ada orang sampai setengah tahun belajar buat Facebook ad. Saya pun bertahun-tahun belajar, barulah saya mampu buat sebulan bayar ad sampai berbelas-belas ribu. Proses dia bukan kalau saya belajar Facebook ad, bulan ni saya belajar, bulan ni saya boleh berjaya. Saya pun makan tahun, okay? Saya 6 tahun. So, tak apa, it's a process, okay? Asalkan software ni kita bagi lifetime, so no worries lah kan. Of course you akan korang akan dapat beberapa rintangan dan serugaan. Sama juga seperti saya pun buat bisnes takkan tak ada rintangan, banyak sangat rintangan, okey. Tapi every mistake, every objek kesusahan tu kita langkau dia, kita akan lebih improve. So trust the process, semua benda akan berjaya nanti, jangan risau. And then lama-lama benda yang sama sajalah. Kalau Fboom ni dia tak ada benda lain dah nak buat. Okay, alright. So saya sebenarnya kalau boleh live tiap-tiap minggu ni saya tak nak share tentang technical Fboom. Sebab itu tuan-puan boleh tengok dekat group support, semua soalan akan lebih kurang sama sahaja. So boleh refer balik dekat group support lah. So kita nak share tentang bagaimana nak mantapkan penggunaan Fboom. Okay, so ini untuk yang dah mula buat posting to group, okay? Share to group lah dalam Fboom ni. Contoh kita ambil lah, kalau tuan-puan dah mula berjaya buat post to group ni ataupun share post to group ni, okay? And then bagaimana, apa benda yang tuan-puan kena rancang. Dia bukan setakat kali ni buat iklan tembak dan menjual directly lah. Sebenarnya kalau nak perform tu, sebenarnya dia punya strategi, okay? Dia punya tips dan trik untuk mantapkan lagi penggunaan Fboom. Fboom ni dia hanyalah macam Facebook ad, menarik orang untuk tengok. Dengan kita nak iklan dengan volume yang banyak secara automatik, itu fungsi dia. Fboom ni bukan closekan customer. Proses closing customer still depends kepada kita punya dari segi strategi, dari segi content, kita punya marketing strategi macam mana, okay? Kita punya closing macam mana lah kekuatan, okay? Semuanya berhubung kait. So kena faham bab itulah. So Fboom ni software marketing. Marketing bukan menjual actually. Marketing adalah sharing, okay, to inform, memberitahu. Alright. So saya pakai share post to group sebab account Nurul Sazwani ni bukan admin group, admin page saya lah. Okay, alright. So apa yang saya nak share kepada tuan-puan malam ni adalah, kalau tuan-puan nak buat Fboom lagi mantap, okay, iklan tuan-puan lebih perform, lebih viral, lebih mudah dapat prospek, okay, bukan dapat pembeli lagi dapat prospek. Okay, tuan-puan kena know your customer first lah. Okay, ketahui, know your customer. Ni number one tau bagi saya. Sebab kalau tuan-puan tak tahu siapa customer, so masalah dari segi iklan tersebut, posting tersebut tak tepat kepada sasaran. Okay, kita nak kalau boleh iklan kita tepat kepada sasaran lah. Okay, so nanti di hujung sesi saya akan buka Q&A lah. Di hujung sesi kita akan buka question and answer, no issue. Okay, so actually
bagaimana kita nak kenal customer? Bagi saya, tuan-puan kena tahu dari segi avatar lah. Okay, mungkin pernah ada orang nampak benda ni, avatar. Tak apa, benda ni basic tapi penting. Okay, setengah orang dia buat iklan, dia tak tahu basic. Okay, ini yang masalah. Customer avatar tu bermaksud ciri-ciri customer yang akan membeli produk kita. So saya nak tunjuk, saya pakai produk contoh, saya nak jual ubat jeragat. Okay, atau krim lah, produk kosmetik menghilangkan jeragat. So saya kena study avatar dia dari segi jantina. So saya kena cari tengok wanita lebih dominan. Okay, wanita. Okay, status perkahwinan, married atau tak married, married lebih dominan. Okay, ini anda bukan assume, jangan anggap yang ini kena tengok balik customer yang sedia ada. Golongan mana yang dominan, golongan mana yang banyak membeli produk kita. Ataupun kalau tuan-puan tak ada lagi customer base, tuan-puan boleh buat survey dulu. Boleh tanya rakan-rakan, okay, boleh tanya dalam online. Okay, and then dia punya umur dia kita kena tahu dulu. Okay, contoh ubat jeragat ni selalunya 30 ke 50 tahun lah. Sebab jeragat kan muda-muda jarang jadi jeragat, muda-muda jerawat. Okay, so dari segi pekerjaan, okay, saya kena tengok golongan dominan. Okay, tengok yang sanggup membeli jeragat ni. Contohlah saya nak jual ubat jeragat ni, harga dia eksklusif sikit lah, RM99. Yang sanggup membeli, tengok adalah kebanyakannya adalah wanita yang bekerjaya. Okay, mungkin produk saya si rumah tak berminat lah, tapi orang yang berkerjaya lah yang berminat, wanita yang berkerjaya. Okay, tahap pendidikan pun kita kena tahu. Okay, so tahap pendidikan dia agak tinggi lah, diploma ke atas. Okay, sebagai contoh. Okay, ini tak tepat, ini just contoh. Okay, saya study dulu customer saya. Sebab apa? Bila saya dah tahu customer avatar saya yang tepat, barulah saya boleh rangka iklan posting yang tepat kepada sasaran. So saya akan mention dalam iklan saya benda-benda ni lah, berkahwin, wanita, berkerjaya, umur 30-50. Bila saya mention, kalau customer tu baca atau tengok video, dia akan kenalah dengan jiwa dia. Okay, sebab tu kena ada avatar. Okay, kemudian bila dah dapat avatar, okay, tuan-puan kena fikir satu lagi dipanggil customer angle. Saya kena ajar ni dulu, nanti tuan-puan akan nampak kenapa saya explain benda ni dululah. Okay, so jangan risau, live ni memang record. Saya dah tekan record dah. Okay, saya jenis nak make sure yang mana terlepas, yang mana tak kesempatan malam ni dapat juga manfaat. So bila dah tahu customer avatar, wajib untuk setiap daripada kita nak buat marketing, nak buat iklan kan, kena tahu avatar. Kemudian kita kena tahu angle. Okay, customer angle ni bermaksud sudut. Bila kita tahu sudut-sudut berlainan, kita akan merangka iklan-iklan yang berlainan. Okey, walaupun kita dah tahu customer kita adalah orang yang berkerjaya, okey, dan dia adalah wanita, apa semua ni, kita kena ada sudut berlainan juga. Okey, contoh sudut-sudut berlainan adalah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Nombor 1, saya akan buat iklan, okey, tentang dia punya iklan lain. Okey, iklan dia menjurus kepada result kenapa muka kena tak ada jeragat adalah disebabkan untuk nampak lebih orang kata apa, lebih elegan lah di tempat kerja. Okey, ini angle pertama. Okey, iklan pertama saya akan mention, saya buat copywriting ke video. Okey, tapi end up dia punya result adalah untuk customer kita berasa nampak elegan di tempat kerja. Okey, sekarang ni customer avatar saya satu sahaja, iaitu wanita berkerjaya lah. Okey, tapi saya boleh buat lain-lain angle. Angle pertama, sudut pertama, kenapa wanita berkerjaya nak hilang jeragat? Sebab dia nampak elegan di tempat kerja. Nombor 2, kita boleh buat untuk menambat hati suami. Angle kedua.
Angle ketiga pula untuk apa? Untuk dipuji oleh rakan sekerja. Kenapa saya buat lain-lain angle? Sebab saya nak test apa benda yang boleh trigger dia nak membeli. Walaupun customer yang sama, tapi saya punya iklan sudut berbeza-beza. Faham tak customer angle? Sebenarnya lagi banyak angle, lagi tepat iklan anda lah. So saya pergi ke next. Mungkin tuan-puan tak faham. Okay, so ubat saya jeragat. Produk saya ubat jeragat. Okay, fine. Kemudian saya study balik semua customer-customer saya. Kebanyakannya wanita berkejaya. Contoh. So lain produk, lain dia punya avatar. Ini avatar. Kemudian saya akan correct beberapa angle untuk saya attack. Contoh saya buat 3 angle. 1, 2, 3. Apa angle berbeza ni? Angle sudut dari segi apa impian wanita berkejaya ni. Kenapa dia nak dapatkan ubat jeragat saya? Mungkin nombor 1 untuk nampak elegan. Nombor 2 untuk tambat hati suami. Nombor 3 untuk dipuji rakan. Nampak? Kenapa saya buat angle berbeza? Sebab saya nak test. Okay, angle mana yang akan lebih perform, lebih hebat sampai dia senang lagi membeli. Masalah kita bila buat iklan, kita tak akan pecah angle. Kita akan dalam satu iklan kita hentam semua. Okay, tak boleh. Sebab dia manusia ni kadang-kadang dia membeli disebabkan benda-benda berbeza. So kita nak tahu sebab apa paling kuat. Okay, mungkin kita test iklan. Okay, akhirnya ini paling banyak, paling perform. Dari segi banyaknya komen, dari segi engagement, dari dapat sale kat sini banyak. So next time kita dah boleh fokus kepada ini sahajalah. Yang ni kita boleh buang. Alright. Nampak? Itu satu. So apa sebab saya ada angle berbeza? Sebab untuk setiap satu ni, 2, 3 ni akan berbeza headline. Okay, akan berbeza dari segi headline. Berbeza copywriting. Berbeza gambar. Berbeza video. 3 iklan saya, walaupun target orang yang sama, wanita berkejaya, umur 30-50, berkahwin, tapi saya ada 3 set iklan. 3 set iklan. Iklan satu, headline dia mungkin boleh buat macam ni. Iklan satu, elegan kan? Kita tengok contoh. Bila tuan-puan faham angle, senang. Okay, iklan satu adalah elegan kan? Iklan satu. So mungkin headline dia adalah orang panggil apa? Satu krim. Headline dia baru sapu 7 kali dah nampak lebih elegan bila ke kerja. Contohlah macam ni lah. Ini boleh perbaiki lagi. Ini headline untuk iklan pertama. Okey, iklan kedua adalah untuk yang menambah hati suami. Baru sapu 7 kali. Okey, baru sapu 7 kali, tiba-tiba suami puji bila bangun pagi. Nampak headline lain dah. Yang nombor 2. Nombor 3 adalah dipuji rakan kan. Kita boleh buat headline. Baru sapu 7 kali, bila ke tempat kerja, rakan semua puji. Nampak? Berbeza headline tu. Itu baru headline. So dari segi copywriting pun berbeza lah. Kalau satu elegan, baru sapu 7 kali, dah nampak lebih elegan bila ke kerja. Lepas tu saya akan cakap, wow, Cik Senah. Contoh, ada macam storytelling sikit lah. Wow, Cik Senah. Okay, sekarang bila masuk je office, muka senyum je. Dulu bila tengok muka kusam, rasa moody. Sekarang bila masuk, senyum dan nampak lebih muda.
Macam tu. Okey. Kemudian sekarang Cik Senah tak macam dulu kata oleh Cik Kia. So copywriting, saya tak nak ajar copywriting sangat. Okey, satu adalah headline. Headline kita akan highlight ke result. Nampak? Saya punya headline suka tunjuk result. Manusia kan orang membeli barang sebab dia nak apa, kesan tu. So kita letak terus sebagai headline iklan kita. Okey, headline adalah result. Ni copywriting lah. Headline adalah result. Kemudian saya akan buat sama ada impian, saya akan jual impian, kemudian saya akan highlight masalah. Nampak? Saya punya ayat tadi. Wow, Cik Senah sekarang pergi kerja wow, sekarang bila masuk office ke kerja rasa lebih confident dan sentiasa happy. Dulu masalah kan, dulu bila muka penuh jeragat, masuk ke kerja je bos nampak muka tak bermaya, bos marah. Nampak? Impian, masalah. Okey. Kemudian barulah sebut solution. Kemudian barulah sebut USP, unique selling point. Kemudian barulah sebut offer. Kemudian adalah bawah sekali CTA, call to action. Nampak? Headline pun ada dia punya structure. Solution. Tak sangka sekarang Cik tak sangka dengan produk, nama produk Cik Kia dah recommend minggu lepas, akhirnya hanya sapu 7 kali je, bla 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 bla. Lepas tu itu solution. USP. Lepas tu bagi tahu USP pula. Lotion jenama Diffisha ni tak macam lotion lain yang dulu Cik Senah pakai. Sebab apa USP kena fikirlah kan. Saya tak tahu nak buat USP. Mungkin tuan-puan tahulah USP tuan-puan. Apa maksud USP? Okey, saya ulang balik. Apa maksud USP adalah unique selling point ataupun unique selling proposition. USP mungkin ramai orang dah tahulah. Unique selling point. Apa beza, apa kelebihan, keunikan produk tuan-puan berbanding orang lain. Kena highlight lah dalam copywriting. Okey, dalam website. And then habis USP letaklah offer. So beli 2 dapat 1 ke, extra free gift ke, free limit ke. Kemudian CTA lah. Jika berminat, okey, boleh. Jika berminat, boleh komen. Boleh tanya di komen. Okey, kalau nak letak link boleh, tapi test dulu ayat ni semua adakah di tag menjual atau tak menjual. So ini structure dia. Okey. So itu simple lah. So apa yang saya buat tuan-puan? Bila saya dah ada 1, 2, 3 set iklan berbeza dari segi headline. Okey, headline lain-lain, copywriting lain-lain, gambar lain-lain. Okey, mungkin ni headline 1, copywriting 1, gambar 1. Ini headline 2, copywriting 2, video 2. Ini headline 3, copywriting 3, gambar 3. Nampak? 3 set, let's say. Okey, ini merujuk kepada dia nak elegan. Ini merujuk kepada dia nak suami. Ini merujuk kepada dipuji. Okey, ini angle berbeza, sudut berbeza. Nampak? Customer yang sama, kita target yang sama. Bagaimana kita target orang yang sama? Sebab daripada eksperimen kita, daripada kajian kita, customer avatar, customer yang dipanggil dream buyer kita adalah orang-orang tertentu yang seperti saya sebut tadi, dominant. Tuan sebenarnya akan nampak siapa sebenarnya pembeli. Kalau dia biasa menjual bertahun-tahun, takkan tak kenal kan customer yang mana yang akan mudah beli dekat kita. So itulah dipanggil dream buyer. Okay. So apa saya buat? Ini baru strategi dia. Saya dah siapkan lain-lain copywriting, lain gambar. Okay, saya ada Facebook page. Contoh, saya ada Facebook page. Nama Facebook page tu adalah janganlah nama produk sangat kan. Nak nampak soft selling sikit, kita boleh letak nama nama kena fikir. Nama Facebook page yang menarik untuk ubat jeragat. Okay, apa impian ubat jeragat? Contohlah tips elegan setiap masa.
Contoh, ini kena perhalusi lagi lah, nama pun jangan main-main, dia marketing. Contoh lah, saya ada Facebook page tips wanita elegan setiap masa, tips wanita elegan masa kini. Contoh lah, okay. Kemudian kan ada 1, 2, 3. So saya akan post iklan 1, iklan 2, iklan 3. Saya akan post berlainan. Kemudian apa saya buat? Okay, apa saya buat? Saya pergi ke page tersebut. Okay, saya pergi ke page tersebut. Alright. Contohlah, ini adalah page kita tadi. Okay, tips elegan wanita masa kini. Okay, and then kita post 3 copywriting berbeza. Apa saya buat? Saya akan ambil setiap posting tu, dia punya link lah. Okay, yang seperti yang saya ajar dalam post content to group, ataupun saya akan ambil embed ni. Tapi account bukan admin lah. Kalau account admin, tuan-puan ambil je. Ni posting 1, ini posting 2, ini posting 3, lain-lain. So saya akan viralkan, auto postkan 3 iklan berbeza untuk saya test mana satu lebih perform. Kena test tuan-tuan dan puan, barulah tuan-puan akan jumpa set copywriting dengan headline terbaik. So kita ambil lah, kita buatlah, ambil kalau dalam ni tengok tak ada copy link kan, tak ada copy link, ambil embed. Okay, ambil embed. Kenapa saya suka guna post content to group terus ambil link URL ni? Sebab dia memudahkan software buat kerja lah. Ni contoh saya ambil. Okey, kemudian saya pergi buka Fboom. Okey, contohnya tengok, walaupun live saya tengah buat Fboom. Okey, kemudian saya pergi post to group. Okey, kemudian saya letak headline tips elegan masa kini, contohlah. Okey, boleh buat spin text. Okey, tak ada isu spin text. So mungkin ada tuan-puan tak tahu spin tag. Okey, saya tunjuk. Okey, so saya akan spin tag sebagai headline. Okey, kurungan 2 kali. Lepas tu habis ayat kena letak palang, jangan ada space. Tips elegan masa kini. Okey, apa lagi? Rahsia wanita elegan. Rahsia wanita elegan, rahsia wanita bekerjaya lebih elegan. Let's say. Okay, so saya tutup. So copy link tadi, link posting tadi, paste je lah. Lepas tu tekan start lah. So nampak. Okay, so saya ada banyak account, let's say. So satu account saya akan buat posting yang lain, account lain saya akan posting yang lain, account lain saya akan posting yang lain. Kalau tuan-puan hanya ada satu account, so boleh buat satu-satu. Okey. So teknik dia adalah, okey. So tuan-puan ada 3 posting berbeza sekarang di dalam Facebook page ataupun di Facebook personal lah, kalau tak nak buat di Facebook page. Tapi saya suggest jangan buat di Facebook personal. Jangan. Nak buat teknik ni kita nak test. Okey. Test target audience yang sama. Yes. Kena target audience yang sama, sebab audience tu kita sendiri dah kena eksperimen dulu lah, kena correct dulu audience mana yang memang dah menjadi golongan dominan beli barang kita lah. Kalau tuan-puan baru berniaga, tuan-puan akan tahulah. Okey. Sebab kalau nak test audience pula jadi lambat. Okey. So daripada customer yang ada tu, okey, kita target dulu satu audience yang tepat, yang kita rasa, kita assume, yang kita test adalah mungkin golongan-golongan ini memang sesuai nak beli produk kita, ataupun tuan-puan ada database, ada customer yang ada, tengok golongan mana dominan. Okay, so daripada situ kita test pula dari segi angle berlainan, result, kenapa dia nak membeli. So kita test sekarang guna Fboom, tak payah bayar. Kalau guna FB Ads kena buat speed test macam ni, bayar. So okey lah. So why not? Apa akan jadi? 3 post tu, kalau saya akan share dulu sampai 500 kali. Okay, dia akan keluar macam ni. Ni apa, share ni kan, dalam handphone akan nampak lah, dia akan keluar. Okay, sampai 500 kali button share. Alright, sampai 500 kali. Setiap satu posting tu, okay,
sorry. Okay, setiap satu posting tu saya akan share 500 kali, 500 kali, 500 kali. Okay, selalunya dalam 3 hari lah. Okay, kalau tuan-puan ada akaun kuat, 24 jam boleh 350 kali posting. So saya target 3 hari, saya dah share posting 500 kali, 500 kali, 500 kali, end up nanti dekat Facebook page kita boleh nampak dia punya reach ni. Kalau guna Facebook personal tak boleh tahu. So kita tengok reach mana dan engagement mana boleh yang paling okey. Dan dalam Facebook page bila dah siap 500 kali untuk 3 posting tu, kita pergi ke insight. Sebab tu saya recommend buat page, sebab kita ada function insight. Kalau personal tak ada, personal buat branding, okey, buat video. So actually dia akan suggest, nampak ni, setiap post yang kita publish dia ada dia punya result dia. Dia ada engagement berapa, reach berapa. So kita tengok balik lah antara 3 tu yang mana yang memberi result. Kita dah test gambar lain, video lain. Okay, so kita akan tengok produk kita ni video sesuai ke, gambar sesuai ke. Barulah kita fokus kepada copywriting itu dan kita fokus kepada headline ataupun video itu. Kita fokus saja next time in future, sebab kita tahu itu set copywriting itu memang work, memang berjaya. So anda buat marketing kali ni bukanlah random sahaja. Random main hentam je, dia tak dapat result yang seperti yang kita nak lah, sebab kita tak test. Okay, macam mana nak kuatkan akaun? Akaun kena kuat adalah kena, nombor 1 adalah kena rajin membawang. Iaitu kalau guna manual, nak kuatkan akaun, okay, kena buka Facebook tu. Sorry ni. Okay, buka Facebook. Mana? Okay, buka Facebook. Dekat wall, dekat newsfeed ni, kenalah ada kita like, comment, share rakan-rakan lah. Itu nombor 1. Kalau kita punya account tak pernah ada engagement dengan kawan-kawan, dengan friend, memang Facebook tahu dah kita memang spammer lah. So susah bila nak posting banyak, senang kena block. Okay, tapi software dah come out with solution, iaitu kita ada function ni, auto engagement. Boleh guna auto engagement. So dia akan automatic comment rakan-rakan. Itu nombor 1 kalau nak kuatkan account. Okay, saya tulis untuk tuan-puan catat nota. Okay, sebelum nak buat benda ni, sebelum lagi tuan-puan kena kuatkan account dulu. Sebab tu kalau tuan-puan masuk Facebook group support dekat guide, okay, dekat guide bahagian 3, kalau tuan-puan perasan, sebenarnya ramai yang tak nak tengok guide. Saya pun tak tahu nak berbuih mulut dah pesan suruh tengok guide, sebab ramai tak sabar nak jadi kaya, jutawan dalam masa 3 hari. Itu masalah tu. Okay, padahal saya pun proses 6 tahun. Okay, so takkanlah benda boleh settle 3 hari. Okay, Facebook ad pun Facebook belajar pun bertahun-tahun. Okay, alright, dekat guide ni, saya dah share ni. Guide nombor 3 ni penting. Persediaan tutorial ni saya explain tentang kuatkan account. Okay, saya explain polisi, apa benda tak boleh. Saya explain elak kena block. Okay, guide nombor 3 ni actually dah ada, iaitu kalau nak buat 500 share tu, actually sebelum benda ni berlaku, sebelum anda test post ke page dan viralkan guna software, ini nombor 1 dulu, iaitu kuatkan account. Cara dia nombor 1 adalah membawang lah. Membawang di wall-wall. Nombor 2 adalah masuk live orang. Live orang, pergilah participate dalam live orang, pergi komen, pergi like, pergi share. Nombor 3 adalah buat Facebook live. Okay, di personal, jangan di page, sebab nak kuatkan account. Sebab Airboom dia pakai account personal untuk tukang post. So account personal lah kena kuat kan. So live di personal. Okay, live jangan risau macam ni. Kalau live, walaupun tak ada orang tengok, biarkan, sebab kita nak bagi Facebook suka kita je. Okay, live je lah, cakap lah, sembang-sembang ke apa kan, tengah makan ke, live je, tak kisah kan. Bukanlah live tentang produk. Kalau malu sangat, live tunjuk produk, biar live macam tu. Okay, nombor 4 adalah buatkan posting menerima banyak komen. Nombor 4. Nombor 5 adalah guna semua features yang ada dalam Facebook. Facebook suka benda ni. Gunakan semua features yang ada dalam Facebook tu, bermaksud
dalam Facebook ni, kalau tuan-puan perasan, kita jarang guna yang ni, crisis response, fundraiser, games, gaming, video, job. Okey, tuan-puan kalau ada masa pergilah masuk satu-satu. Okey, tengok apa benda dalam tu, buat aktiviti dalam tu. Facebook suka akaun tu lebih selamat, lebih kuat. Kemudian tuan-puan nak kuatkan akaun dengan lebih pantas adalah tuan-puan buat posting macam ni dekat group feed ni. Okey, sentiasa kita tengok orang buat posting doa dan dia menerima banyak komen kan. So akaun dia akan kuat. Sebab Facebook dia senang je. Dia tengok akaun tu, contoh Abdul ni, dia sentiasa buat posting dan dia sentiasa mendapat banyak komen. So Facebook automatically anggap ini akaun bagus lah, akaun kuat, akaun tak ada masalah lah. Sebab spammer dia takkan buat something yang macam akaun yang bagus adalah akaun yang relevan. Akaun yang relevan adalah akaun yang menerima engagement dari netizen. Kalau akaun tu tak bagus, takkan menerima komen, takkan menerima like. Okey. Senang sajalah. Dia logik kat situ. Nampak? Dia dah mula dah. Okey. Zarin Fadli ni. Kita tengok Zarin Fadli bukan friend saya, tapi dia punya status boleh saya nampak sekarang di atas sebab dapat menerima banyak komen. Lagi banyak komen dia dapat, lagi banyak ni like, love dia dapat, Zarin Fadli ni dapat, dia akan lama-lama makin kuat. Bila makin kuat, bila share guna FBO, nombor 1 susah kena block, nombor 2 anda boleh spam lebih, aktiviti boleh lagi tinggi, nombor 3 susah kena block, susah kena ban. Okay, alright. Okay. Beli hari ni esok kaya. Okay, itu MLM, itu bukan marketing lah, itu skim cepat kaya lah. Okay, alright. Okay. Zipu, macam mana actually apa masuk page is not admin? Macam mana nak setting? Tak faham ni. Dah macam ni. Okay. Dia dalam FBOOM ni kita ada satu fungsi dipanggil share post to group. Kan? Kita ada fungsi ni. Share post to group. Okay. Share post to group ni adalah apa? Kita kena faham apa maksud share post to group dulu. Share post to group tu dia boleh bantu kita, software ni boleh bantu kita mengganti kerja apa. Kerja dia sebenarnya sebelum ni kalau tak ada software, kita sendiri kena pergi tekan ni share to group. Okay, pilih nama group dan tekan post guna handphone kan. So software boleh buat kerja tu. Dia yang software akan pergi tekan button share, pilih group dan post. Okay, boleh, tetapi ada satu algoritma, ada satu sistem security developer tak boleh buat. Dah try banyak kali tak boleh buat, iaitu okay, sekarang ni Facebook page saya adalah ni, Fakhri Shatifi Zifu Viral. Okay, Facebook page saya adalah Fakhri Shatifi Zifu Viral. Okay, fine. So saya sekarang gunakan akaun Facebook bernama Firas Rasha. Akaun Facebook personal Firas Rasha ni, dia bukan admin kepada page ni. So dia boleh buat share post to group, dia akan sukses. So nampak, dia akan sukses, tak ada isu. Tetapi jika share post to group yang kita pakai ni, yang saya tengah pakai ni, akaun personal Firas Rasha yang saya login Facebook ni, akaun Firas Rasha mana? Sekejap. Okay, sini. Akaun ni yang software buka ni. Okay, Firas Rasha ni adalah Google Chrome yang software buka. Okay. Kalau akaun Firas Rasha ni, saya buat dia sebagai admin kepada page ini. Kalau guna share post to group, dia akan fail. Dia boleh kalau akaun tu bukan admin. Saya memang okey lah, sebab saya page Fakhri Shatifi Zifu Viral, admin dia adalah akaun saya, Fakhri Shatifi, akaun yang saya tengah live ni. Tapi saya pakai semua akaun-akaun yang bukan admin. Ini akaun saya yang admin group ni. Ini akaun saya personal adalah admin kepada page ni. Kalau saya guna yang ni dan buat share to post, confirm fail. So ini bukan admin, 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 ini admin. So saya ada 1, 2, 3, 4, 5 yang boleh guna share post to group page. Tetapi kalau tuan-puan nak pakai share post to group
tapi posting tu adalah Facebook personal, tak ada isu, dia akan sukses, boleh. Faham tak? Kecuali page saja dia kena tengok account tu admin tak admin. Alright. So itu sajalah. Sebenarnya saya dah explain dalam guide. Dalam guide dah explain. Okay, alright. So kita kembali kepada apa yang saya nak share. Okay, nampak tak? So sekarang bila tuan-puan dah test iklan 1, iklan 2, iklan 3, dah buat 500 share, 500 share, 500 share dalam masa 3 hari lah kalau boleh. Jangan masa test sehari, jangan sehari je test. Facebook ni kena test 3 hari minimum. The best is 7 hari, tapi 3 hari cukup lah. So tuan-puan tengok posting mana yang mendapat result yang okey. Tuan-puan kena beza sikit lah. Sini letak gambar, sini pakai video, sini pakai gambar. So kita akan tahu satu data. Kita buat marketing kena ada data. Kita tak boleh assume. So kita tengok-tengok, posting nombor 2 ni bagus. Dia punya result tu, orang tu naik penuh. Kita tengok insight, dia punya performance tu dari segi engagement tinggi. So bermaksud untuk produk tuan, video berkesan berbanding gambar. Okey. Untuk produk tuan, tiba-tiba kebanyakan customer nak membeli sebab suami. Contohnya. Okey, ini angle yang saya beri contoh. Kalau tuan-puan nak buat angle lain-lain pun boleh. Kalau tuan-puan rajin, sebelum buat benda ni, tuan-puan buat posting berlainan. Contohlah 1, 2, 3 posting berlainan di Facebook page. Okey, contoh produk kita tudung. Tudung bawal. Tuan-puan boleh buat lain-lain angle. Iklan pertama target student. Iklan kedua target suri rumah. Iklan ketiga target wanita yang agak berumur. Okey, dalam 30 ke 50 yang berkerjaya. Boleh buat ini dulu, kemudian tengok yang mana lebih perform dan test lagi. Berdasarkan apa yang saya share tadi. First, cari audience yang tepat dulu. Kalau tuan-puan memang tak ada database, tak pernah buat iklan, yang memang tak pernah ada customer yang banyak lah, so tak tahu yang mana lebih dominan, so kena buat ini dulu. Okay, post ke Facebook page tudung bawal 1, 2, 3, at least. Kalau 5 lagi banyak lagi bagus lah. So share 500. So daripada sini kita akan tahulah golongan mana yang lebih perform. Okey, kalau macam mana nak bezakan dia? Kalau tuan-puan pakai link WhatsApp, okey, link WhatsApp tu belakang dia letaklah asing /student /lain ni /lain. So kita boleh detect lah siapa yang WhatsApp mana yang masuk banyak dari iklan mana. Okey. Kalau tuan-puan nak lagi advance, kan, sebab kita buat iklan asing-asing, kita tak tahu customer tu datang dari mana. Contoh tuan-puan hanya closing pakai WhatsApp. Okey, so sini link dia lain. Sini dekat komen tu link WhatsApp lain. Link WhatsApp yang lain. Daripada situ kita akan dapat agak juga golongan mana yang lebih respon dengan kita punya iklan. Okey. Tetapi make sure apa? Ketiga-tiga ni kena group yang samalah. Group samalah untuk di-share. Jangan lain-lain group pula. Group sama. Nanti kalau lain-lain group di-share, dia performance dia kita tak boleh tentukan sebab kita masuk group lain-lain kan. So 500 group ni adalah group yang sama. Kita kan boleh filter siap-siap dalam F-Boom tu. Okey. So kalau tuan-puan nak track link, tuan-puan nak tahu customer jenis mana yang lebih suka menjadi prospek kita, lebih dominan jadi prospek kita dalam WhatsApp. Bukan membeli lagi prospek. Okey, so tuan-puan boleh buat di osini.co. Okey, masuk je osini.co. Okey, tuan-puan daftar. Okey, nanti bila tekan osini.co dia suruh daftar percuma je. Okey, tuan-puan boleh buat link berbeza-beza. Ambil link WhatsApp tu. Okey. Kemudian pergi ke short link ni. Create new link, short link. Link WhatsApp kat sini panjang-panjang tu. Kemudian belakang ni letak ikut kepada angle yang lain-lain lah. Sini.co tudung bawal apa-apa. Okay, sebab bila diorang klik, dia akan ada
report tau. Dia ada report dalam osini.co ni. So kita boleh tahu link mana yang lebih perform, yang banyak orang klik. Kita ada 3 iklan berbeza. Kita nak test mana satu link dalam iklan tu ramai orang klik. Sebab kita nak test. Tak disarankan lah, tapi boleh letak. Cuma seperti yang saya cakap, apa-apa pun iklan sebelum post ke dalam Facebook page ke Facebook personal untuk diviralkan guna software. Okay. Contoh nak selamat. Contoh pagi tadi, tengah hari tadi saya baru buat post ni. Saya baru buat posting ni. Ni. Iklan ni saya baru buat. Satu jam je. Okay. Sebelum iklan ni saya post ke dalam Facebook page, sebelum saya post, saya akan copy dulu ayat ni, gambar ni, saya akan test dulu di Facebook personal saya lah. What's on your mind? Ni. Saya test guna handphone tau. Jangan guna laptop. Jangan guna komputer. Test dalam ni. Okay. Saya test, dia tak keluar are you selling something. Dia tak keluar are you selling something, okay, boleh pakai. Kalau dia keluar, kena edit. Kalau nak pakai link WhatsApp boleh, tapi make sure ini dululah. So jangan bagi Facebook detect yang kita nak menjual. Sebab kita nak buat zero cost. Sebenarnya dia bukan bagi sangat. Kita sepatutnya berbincang, buat posting yang menarik orang, buat berbincang, berdiscuss di komen. Itu yang sebenarnya Facebook nak. Tapi kita dah menjual, Facebook pula detect kita pergi spam ke grup-grup banyak. Okay. And then sebab itulah dia anggap kita spammer, dan dia akan mula limitkan. Banyak orang kena limit dan sebagainya tu sebab dia tak faham konsep ni. Dia tak test pun iklan. Saya pun dah berbuih mulut dah, letak dalam guide, ajar bagaimana untuk elak kena block. Tapi biasalah orang tak nak ambil tahu kan. Tak apalah, just kena limit je lah, tunggu. Okay. Saya buat macam ni. So sekarang saya boleh post banyak kali, 300 lebih sehari, tak kena limit pun account. Tak ada dah, ada 8 account, 1 pun tak kena block. Okay. Boleh letak link, saya pun letak link dalam saya punya copywriting. Okay. Tapi kena faham. Okay. 2 posting berbeza. Posting A, posting B. Iklan A, iklan B. Sini ada link, sini tak ada link. Bukan tak boleh ada link, cuma kalau tuan-puan boleh buat tak ada link, dan disebabkan tak ada link tu, diorang sampai komen bertanya tau. Kalau tuan-puan boleh buat satu konten iklan yang sampai mengajak orang banyak komen bertanya dekat komen, ini lebih viral compare dengan ini. Ini tak boleh lawan dia punya tahap viral yang B ni. Okay. Kalau ada link pun boleh. Janji ramai interaction di komen, ramai like, ramai share, ramai engage. Tapi kebanyakan bila kita menjual, posting direct menjual, okay, menjual, kita direct menjual, kita letak link, apa akan jadi? Orang akan tengok kita punya posting, okay, dia terus tekan link ni lah. Dia tak akan buat interaction, dia tak akan like, share dan komen. Dia jarang lah nak buat. Sebab dia dah nampak dia punya arahan. Okay, kalau dia minat dia tekan, kalau dia tak minat dia scroll je. So potential untuk viral adalah iklan jenis macam ni. Okay, itulah yang saya suggest. Okay, saya bukan wajibkan. Okay, saya suggest cuba test tengok. Alright. Daripada marketing ni kan, marketing ni tuan-puan, sales ni tuan-puan, dia adalah bagi saya, sebelum saya sharekan saya punya strategi, net strategi. Okay, tuan-puan buat marketing. Kenapa kena buat marketing adalah pemasaran untuk dapatkan sales. Okay, sales marketing berbeza tapi saling berkaitan. Sales dengan marketing tak sama. Marketing adalah inform, untuk memberitahu. Sales adalah to buy, beli kan. So marketing ni saya suka pakai test forever. Kalau tuan-puan tengok, orang yang pro buat bisnes online, buat Facebook ads sekalipun, dia tak akan berhenti daripada test. Sebab tu dah saya suggest, yang mana yang dah biasa buat posting jenis A, hard sell, okay, direct menjual, cuba buat posting jenis B. Mana tahu tuan-puan jadi viral. Okay, sebab marketing ni kita try banyak kali tak apa. Okay, kita try tak jadi. Okay,
Dia, walaupun saya sendiri tuan-puan, saya buat iklan, tak semestinya saya buat iklan A, hari ni baru buat iklan A, terus berjaya. Saya bukan Tuhan, okay? Walaupun saya ada knowledge, saya tetap kena test. Saya buat A, terus berjaya. Tak mungkin. Saya pun kadang-kadang A buat, B buat, C buat, D buat, E buat, tak berjaya lagi. F, tiba-tiba F berjaya. Cukup lah. So orang akan banyak share. 1000 kali gagal, tak apa. Asalkan satu dah berjaya, dia jadi viral, dah memadai untuk anda lupakan 1000 tu. Jangan risau dari segi make error, jangan risau dari segi gagal, jangan cepat give up, okey? Tak ada maknanya kalau saya dah buat bisnes online 6 tahun ni, saya bila nak buat je, saya dah cakap, ini A ni mesti power, B ni mesti power, C ni mesti power, iklan A ni mesti dapat sale lah, iklan B ni mesti dapat sale lah, iklan C ni mesti dapat sale. Tak. Saya akan cakap apa-apa pun test, tak ada isunya. Tuan-puan kena tengok Facebook ad saya sendiri pun. Saya pun ada buat Facebook ad juga. Sebab saya, kalau kita dah sampai satu level, bila kita dah pro zero cost, kita akan pergi ke Facebook ad pula, nak kembangkan lagi kan. Facebook ad pun saya sentiasa akan test. Tak ada masa yang saya tak test. Hari-hari saya akan test. Okay, alright? Okay, alright. So, saya tengok komen dulu, kemudian saya nak share funnel. Data neverlies, yes. Tipu kalau share ke group, apa description yang baik? Berbentuk soft selling lah. Berbentuk soft selling. Tak disarankan tu bukan tak bagus letak link WhatsApp. Dia menyebabkan orang tak engage dengan post. Okay, buat dua lah. Satu letak link WhatsApp punya, satu letak yang tak letak link WhatsApp punya. Test lah. Software dah ada, tunggu apa lagi? Okay. Betul, hari-hari cari winning asset. So zero cost pun, guna software pun, kita tak cari winning asset, kita cari winning posting. Kita nak cari posting mana viral. Okay, tapi satu je viral, cukup naik. Macam itu Tuan Faizul kan, kita buat macam-macam pun nak bagi dia viral, lala satu je, jadi lah dah naik follower sampai 7,000 orang kan. Why not kan, zero cost. Okay, so sebenarnya bila saya nak buat zero cost dalam Facebook group ni, okay, the best strategy, actually the best adalah kita jangan hard sell. Sebab zero cost tuan-puan, kalau Facebook ads senang, boleh hard sell je. Kalau boleh soft selling lah dulu. Okay, kenapa saya suruh soft selling dulu? Sebenarnya kita kena faham customer ni dia ada perjalanan, dipanggil customer journey, perjalanan customer. Okey, dipanggil sales funnel. Kita balik ni, semua orang tahu. Okey. Ini. Yang ni saya nak ajar simple lah. Okey. Ini adalah top of funnel, mid of funnel, bottom of funnel. Di mana software FBoom ni berada? Di mana function FBoom ni berada adalah di sini, FBoom, ataupun dipanggil FB Ads. Dia ada kat sini je, top je, level top. Bila dah masuk bawah ni, software FBoom ni tak berkaitan dah. Tapi kalaulah tuan punya top of funnel, okay, yang masuknya sikit, so of course yang membelinya akan lebih sikit. So guna FBoom, guna FB Ads sebab nak cari orang masuk kepada kita punya funnel, perjalanan. Kita nak cari ramai orang jadi customer journey, ramai orang melalui perjalanan. Kita kena banyak. Okay, banyak orang jadi traffic masuk, barulah sini lagi banyak, baru sini lagi banyak. So sebab tu kita kena perlukan automation FBoom, ataupun kita nak bayar FB Ads sebab nak konsisten. Kalau nak ramai banyak traffic masuk, kena konsisten. Dia tak boleh hari ni guna post manual, hari ni 10, esok 5, kemudian tak buat. Dia kena hari-hari konsisten. Sebab tu bila orang dah berjaya buat Facebook ad, dia takkan stop buat Facebook ad. Hari-hari dia akan bayar. Okay, so perjalanan dia macam mana? Saya nak bagi tuan-puan nampak. Okay, so sebenarnya setiap customer nak beli barang kita, dia tak ada, bukan macam ni tuan-puan. Dia tengok dekat Facebook contoh, terus pergi beli dekat WhatsApp. Jaranglah jadi macam ni. Dia percentage, selalunya saya study 0.2% sahaja yang macam ni. Tuan-puan memang rezeki lah. Dia tengok iklan tuan-puan kat Facebook, ada link WhatsApp, terus WhatsApp. Bila masuk WhatsApp, terus saya nak beli.
Ini memang rare nak dapat. Actually 0.2 lah ataupun 0.3%. Maksud dia 1000 orang nampak, mungkin 2-3 orang yang akan direct jadi macam ni. Walaupun 1k orang nampak iklan, kalau tuan-puan main direct sell, okay, 0.2%. Sebab saya ada fakta tu. Okay. So actually saya buat strategi ni. Saya ada satu produk tu 1 juta orang nampak tau. 1 juta orang nampak, tapi yang membeli 3000 je. 0.3% sahaja yang membeli directly. Okay, so kita buat satu perjalanan untuk dia convert. Okay. Sebab bila tuan-puan faham, nak bagi faham, saya nak bagi case tadi lah. Saya baru buat tadi satu perjalanan customer, iaitu apa tau? Saya buat Facebook page. Okay, ini perjalanan, ini adalah top saya, Facebook page. Share ke grup-grup. Okay, kemudian daripada grup-grup tu dia akan pergi ke page. Daripada page dia pergi ke website. Okay, saya bagi contoh je, tak semestinya buat website, nanti saya bagi contoh. Kemudian dia pergi ke Telegram. Okay, kemudian dia pergi ke WhatsApp. Okay, barulah dia buy. Nampak tak? Dia ada perjalanan. Dia tak ada daripada Facebook page, dia nampak iklan kita kat grup, terus beli buy. Kenapa? Sebab dia ada stage dia masing-masing. Sebab saya nak tulis sekali lagi bagi tuan-puan faham. Okay, ini adalah salah satu funnel lah yang saya nak tunjuk. Nanti saya ringkaskan lah. Ini contoh daripada Facebook group. Okay, lepas nampak iklan ke Facebook group, dia akan pergi ke website. Kemudian dia pergi ke Telegram. Okay, kemudian dia pergi ke saya punya lah. Dia tak pergi ke WhatsApp, dia pergi ke website. Kemudian dia pergi ke WhatsApp. Nampak macam panjang kan? Tapi yang ni lah dia punya perjalanan dia. Perjalanan customer. Okay, so segitiga. Okay, top of funnel adalah di group. Mid of funnel adalah di mana? Mid of funnel adalah di website, di Telegram. Bottom of funnel adalah di website dan di WhatsApp. Tak apa, tuan-puan akan nampak nanti. Jangan risau, memang macam tak faham. So, bila saya dah faham, sini kita panggil dia cold audience. Cold. Kenapa kita panggil cold? Sebab customer kita tu dia baru first time tengok kita punya iklan. Contoh saya okey. Saya beri contoh saya nak jual software. Okey. Kalau saya terus direct menjual software saya ke grup-grup, direct jual, dah letak link website, you beli, susah nak dapat. Memang payah sikit. So saya buat strategi ni. So level atas ni cold audience. Okey. Audience orang-orang yang tak pernah tengok software Airboom, tak pernah kenal pun apa tu Airboom, tak pernah. Sebab tu saya panggil dia sejuk. So bila dah sampai ke website saya dan Telegram database saya dah panggil dia warm. Bila dia daripada Telegram dia masuk pula website saya untuk buat pembelian, sama ada dia beli tak jadi, beli tak beli, saya panggil dia hot. So nampak? So actually manusia yang lebih mudah membeli, prospek yang lebih mudah membeli pada kita adalah prospek yang dah hot. Bila dia dah masuk sini, of course dia akan hot. Okey, kita akan tengok kenapa ada website ada dua. Kenapa ada dua? Nanti tengok. Sekarang tengok. Okey, case tadi saya buat hari ni. Tuan-puan mesti tengok macam plan. Tak apa. Okey, pelan-pelan lah. Alright, so kita tengok saya punya case tadi. Saya beritahu funnel terus. Saya tak suka macam biasa-biasa punya. Kalau tuan-puan boleh buat benda ni, tuan-puan akan tahulah dia punya manfaat. Okay, inilah case tadi saya. Apa saya buat? Saya akan buat satu post dalam Facebook page. Ini posting dia tadi kan. Tuan-puan tengok tak? Posting saya menjual ke tak menjual? Boleh nampak sekarang tak? Posting saya tak menjual pun. Posting saya just ni iklan ni saya share guna robot yang tengah buat ni sekarang ni, nampak ni? Ni lah, ni tengah buat ni.
tengah buat guna robot, dan saya siap bayar lagi Facebook Ads. Dua-dua gabung. Okay, tapi tengok balik iklan, saya tak menjual, saya buat kooperatif pendek je. Saya saja buat pendek. So saya akan cakap 8 tips dan rahsia elak kena block. Link. Okay, saya letak link sebab saya dah test iklan ni memang tak detect menjual. Then saya nak pakai sekali dengan Facebook Ad lah. Itu level saya lah. Zero cost jalan, boom, Facebook Ad pun jalan. Okay, apa kan jadi bila software saya sekarang ada 4 account ni, tengah viral sekarang, tengah buat ni, walaupun tengah live ni. Okay, nampak sukses kan. So apa kan jadi, kita try buka satu nampak. Okay, sekarang ni orang tengah scroll grup apa-apa, dia ternampak iklan saya. Contohlah, dia tengah scroll grup apa-apa, dia ternampak iklan saya. Sekarang contoh okey, Nurul Sazwani share a post dalam iklan Viral Malaysia. Dia tengah scroll Viral Malaysia, ataupun dia tengah naik post iklan dalam Viral Malaysia, dia ternampak iklan ni, dia pergi klik pula. Mungkin iklan saya ni ada orang nampak sekarang dalam grup, dalam Facebook group. Okey, dia klik. Lepas dia klik, ke mana dia pergi? Adakah dia direct menjual? Tidak, saya tak direct menjual. Saya masukkan dia ke dalam website. Tak apa, jangan risau, ni memang advance. Nanti kita boleh ubah funnel ni mengikut kesesuaian anda. Nampak? Sekarang daripada Facebook group, dia call, tak kenal F-Boom ni apa. Saya tak mention pun dalam Facebook group ni F-Boom. Saya hanya share tentang ilmu 8 tips rahsia elak blog Facebook. So actually bila dia masuk sini, dia tak nampak saya nak menjual pun. So dia akan masuk website saya. Sekarang dia dah jadi warm. Kenapa dia jadi warm? Dia jadi hangat sikit. Okay, sebab dalam website saya ada muka saya. Bila dia masuk website saya tak mention lagi F-Boom. Saya tak cakap tentang F-Boom. Saya terus mention bagaimana beriklan tanpa di blog Facebook. Sebab dia tengok iklan tadi, dia nak tahu rahsia bagaimana beriklan tanpa di blog Facebook. So dia masuk, saya punya video akan explain apa yang dia akan dapat. So dia dah jadi warm. Sebelum ni dia tak kenal siapa si viral. Bila tengok video, dia kenal saya dulu. Sebelum dia kenal F-Boom, dia kenal saya dulu. Sebab itu customer journey. Sebelum dia nak beli barang, dia nak beli F-Boom daripada saya, dia kena kenal saya dulu. Okay, fine. Lepas tu saya pun tunjuk lah, ada sedikit video, sikit lah, saya buat video sikit. Saya cakap, ini teaser dia, rakaman penuh anda akan dapat jika tekan get it now. Okay, fine. So dia nak tahu rahsia tu, so dia akan baca. Kadang-kadang tak sempat dia baca, dia akan tekan get it now. Okay, dia tekan get it now. Kalau tuan-puan ada website, tuan-puan boleh buat macam ni. Kalau tak ada, tak apa, kita simplekan nanti. Okay, jangan risau, kita bagi idea je. Okay, fine. Dia isi nama, email, nombor telefon. Okay, sebab dia nak dapatkan rahsia elak kena block tu, dia isi nama, email, nombor telefon, dia tekan submit. Okay, apa advantage kat sini adalah saya akan dapat database dia. Saya dah dapat email dan nombor telefon. So next time in future, bila saya dah kumpul banyak sikit, saya akan hantarlah email kat diorang. Saya akan WhatsApp diorang untuk perkenalkan F-Boom pula, for example. Okay, fine. So lepas dia tekan submit, okay, lepas dia tekan submit, dia akan automatically dihala ke Telegram. Sekarang ni dia nak dapat ilmu tu, dia akan masuk Telegram saya dulu. Dia pun buka, masuk Telegram. Kemudian saya dah pesan kat dalam website tadi, sila pergi ke pin message untuk ketahui rahsia elak di blog Facebook. So dia akan klik. So sekarang ni dia berada di mana? Sekarang ni dia dah berada di sini. Customer tu berada di sini dah. Customer A ni daripada FB Group masuk website saya, explain apa yang dia akan dapat, free. Dia masuk Telegram. Okay, kemudian dia pergi website lagi. Saya dah cakap dah, masa sebelum dia masuk Telegram, saya cakap sila masuk Telegram, nanti anda akan diarahkan ke Telegram dan sila tekan pin message.
Dia tekan pin message, dia baca lah, jom ketahui rasa Ella diblok oleh Facebook supaya bla 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 bla. Dia kena tekan. Dia masuk lagi website satu lagi. Di mana di dalam website inilah baru saya beri apa yang saya janjikan dalam Facebook group punya iklan tadi, dalam Facebook page tadi. Baru dia dapat. Okay, dia dapat tutorial dia kat sini. Video dia penuh kat sini. Okay. So dia tengok sampai habis lah. Kalau dia tengok sampai habis lah. Tetapi kat bawah ni lah info lanjut software robot. Klik sini. Klik sini. Okay. Sebab dalam video ni saya akan selit tentang Airboom dalam video ni. So dia akan tertanya-tanya, apa benda software ni? Apa Airboom ni? Kemudian dia akan scroll, info lanjut software. Dia klik lah. Nampak saya tarik pancing one by one. Dari segi perjalanan. Okay, bila dia masuk sini, baru dia masuk ke software Airboom. Kemudian baru dia kenal Airboom. Okay, tadi dia dapat ilmu, sekarang dapat software. Dia nampak, benda ni works lah, boleh works lah. Dia rasa yakin, dia dah kenal siapa saya. Okay, kemudian dia nak rasa nak membeli, tapi dia nak rasa membeli. Okay, kalau yang kita dah berjaya close dia terus membelilah. Kalau yang banyak keraguan, dia akan tekan logo WhatsApp. Dia masuk WhatsApp pula. Nampak? So itulah flow dia, daripada FB Group ke website, ke Telegram, ke website, ke WhatsApp. Ada yang memang akan masuk WhatsApp juga. Okey, tuan-puan lihat balik. Bila jadi macam tu, apa yang saya kumpul adalah, apa yang saya boleh follow up adalah, nombor satu adalah Telegram tadi. Telegram tadi, nampak? Dia dah masuk Telegram saya. Sebab tu Telegram saya 3,000 orang targeted. Dalam ni memang akan selalu dibasuh lah. Dibasuh tentang software lah, ataupun produk-produk lain. Itu satu, saya dah follow up dia. Nombor dua, saya ada nombor telefon dia. Saya boleh follow up balik WhatsApp. Saya boleh buat SMS marketing. Hantar SMS kepada semua-semua nombor yang telah beri kat saya. Nombor 4, email. So kalau jadi macam ni lah, dia asyik di follow up. Rasa dia akan beli tak? Sampai satu masa dia akan beli juga. Dia sentiasa menjadi kita punya database. Okey, ini memang dah level advance, tak apa. Okey, tuan-puan boleh buat simple funnel. Okey, mungkin tuan-puan tak faham. Okey, website tu saya pakai order sini sahaja. Saya website Mofu tu saya buat dia sebagai orang panggil opt-in page. Opt-in page dulu untuk dapatkan database, kemudian dia klik, dia pergi Telegram, lepas Telegram baru dia masuk self page. So benda-benda ni lah sebenarnya yang orang putih buat, orang international buat. Orang Malaysia je dia tak suka buat benda ni. Dia rasa orang tengok, orang terus beli. No, saya ada statistik saya nak tunjuk tuan-puan nanti. Okey, tuan-puan rasa tadi sangat complicated. Fine, tuan-puan tak apa. Tuan-puan buat macam ni, buat FB page. Okay, buat posting dalam FB page, posting. Tapi sebelum buat posting, cari dulu posting yang kuat punya lah, yang perform, yang kita test dulu tadi. Posting yang kita dah tentukan yang dah bagus punya. Contohlah kita buat A, B, C, D, kita test kan. Tengok C bagus. C tu kita buat posting sekali lagi dalam Facebook page kita dan kita sharekan ke grup-grup. Okay, fine. So proses dia daripada grup-grup ni, tuan-puan boleh buat macam ni. Grup-grup ni, dalam posting page ni kita letak Telegram, dan barulah dia pergi WhatsApp. Ini simple funnel. Faham tak? So strategi funnel tuan-puan adalah atas ni group, tengah ni Telegram, bottom of funnel closing kat WhatsApp. So at least kalau tuan-puan letak Telegram di tengah-tengah, daripada group dia masuk Telegram, katakan dia tak membeli, at least tuan-puan dah pegang dia dalam Telegram. Okay, kalau tak nak pakai Telegram, boleh tukar jadi WhatsApp group. WhatsApp group, okay, pun boleh. Ataupun FB group. Sebab kalau tuan-puan daripada group-group terus ke WhatsApp, okay, sini dia jadi langkau, dia jadi step, dia jadi skip satu step. Mid of funnel dia skip. Sebab tu tuan-puan akan dapat prospek yang WhatsApp tuan-puan tak berkualiti, kualiti dia low. Sebab dia belum panas. Okay, sini dia cold, tak sempat dia jadi warm. Tuan-puan nak terus cold jadi hot.
Sebab tu masuk sini jadi apa? Blue tick lah. Jadi mudah blue tick. Kalau tuan-puan daripada cold audience masuk Telegram jadi warm, okay? Dalam Telegram tu tuan-puan selalu soft selling. Dia selalu share tentang produk tuan-puan. 7 kali dia nampak, contohnya dia jadi lebih panas, lebih kenal tuan. Lebih kenal tuan-puan dalam Telegram, contohnya lah. Kemudian dia decide nak tanya lebih lanjut. Dalam Telegram tu letak link WhatsApp. Baru dia tekan link WhatsApp kita. Bermaksud yang masuk WhatsApp kita sekarang confirm yang dah hot punya. Yang memang tinggal nak pancung je. Tinggal kita bagi offer extra sikit, free gift sikit. Okey tuan-puan. Contoh dia dah masuk Telegram kita dah ada, kadang-kadang ada seminggu dalam tu. Kemudian dia WhatsApp kita. Senang lah kita nak buat closing. Kita cakap okey sekarang ni sebab terima kasih, saya rasa tuan-puan daripada Telegram kan. So cik daripada Telegram masuk ke WhatsApp saya. Sebabkan tuan memang saya hargai, so special untuk tuan, bonus lah. Saya bagi bonus, saya bagi discount sikit. Sebab tuan pun dah join Telegram saya, let's say. Baru dah senang close. Okay. Dan funnel yang simple ni actually dah cukup baik. Telegram anda ni kemudian makin lama makin naik, potential orang nak WhatsApp makin lama makin tinggi. Okey, customer dalam ni makin hot. Lagi panas. Transmission Telegram, WhatsApp group boleh, Facebook group boleh. So barulah ada customer journey. Okay, so actually marketing adalah apa? Okay, marketing adalah 3 bahagian yang berbeza, fasa by fasa. Sini adalah social media, sini dipanggil sales process, sini dipanggil closing and CRM. Baru dah tuan-puan nampak proses marketing hingga ke sales kat sini tau. Daripada social media dia pergi ke sales process mungkin website, mungkin Telegram, mungkin WhatsApp group, mungkin Facebook group. Daripada situ dia pergi closing mungkin website, mungkin WhatsApp. Dah close barulah kita pakai CRM, Customer Relation Management. Okay, dah jadi customer kita jangan lupakan dia pula, kita kena pentingkan CRM. Macam contoh hari ni lah, tuan-puan dah beli F-Boom daripada kami. Kami tak nak tinggalkan tuan-puan sebab saya sekarang tengah menjaga saya punya CRM. Iaitu nak bagi tuan-puan puas hati, bukan setakat beli F-Boom. Okay, CRM yang tinggi orang akan recommend. Alright, fine. Itu next. Okay, di mana position F-Boom? Positioning F-Boom adalah di sini. Positioning FB Ads adalah di sini. Tugas dia tarik traffic masuk ke sales process. Tarik orang masuk, tarik traffic. Traffic tu bermaksud pelawat. Pelawat iklan kita masuk ke sales process kita. So inilah marketing. Inilah dia punya step by step, dia punya whole picture. Bila tuan-puan belajar, tengok proses tu dari segi whole picture, baru tuan-puan akan faham. Tuan-puan akan nampak flow dia tu. Baru tuan-puan, oh betul juga saya dah melalui flow tu. Sebenarnya kena ada flow, kena ada funnel juga. Okay, funnel ni bertahun-puluh tahun dah orang pakai. Bila tuan-puan faham funnel, walaupun simple funnel, tapi ia akan memberi performance lebih baik lah dari segi nak dapat sales. Sebab tu saya cakap, tak semestinya tools walaupun pro, tapi ilmu tak ada pun tak boleh gabung. Kena gabung dua-dua lah. Okay, alright. So kita dah sampai ke hujung sesi di mana saya open Q&A lah. Tiap-tiap minggu saya akan buat live macam ni. Okay, yes, Abdul Aziz dia pandai dah tu. Dia tahu dah marketing sales funnel. Lepas dapat sales funnel, flywheel lah. Flywheel tu adalah CRM lah. Dia macam ni lah bagi saya pakai dua-dua. Sekarang ni saya main funnel. So tuan-puan semua, F-Boom yang user ni dah ada dekat sini. Saya panggil F-Boomers. So tuan-puan sekarang saya tengah pakai teknik flywheel. So tuan-puan sekarang saya akan beri info-info banyak supaya tuan-puan akan recommend orang masuk balik jadi customer journey. Tuan-puan mungkin akan cari kawan-kawan ataupun siapa-siapa yang tuan-puan kenal. F-Boom ni bagus lah, support ada, sharing ada, ilmu ada, beli software bukan setakat software dapat ilmu. So tuan-puan akan gunakan mouth marketing. Mouth marketing lagi padu tau. So tuan-puan akan refer orang, akan sebut tentang F-Boom, orang akan masuk balik jadi atas. Okay, so dia orang ni akan masuk jadi bawah, beli, dia akan pusing balik, pusing jadilah flywheel.
So bisnes yang stabil, yang setiap masa ada sale hari-hari adalah bisnes yang dah boleh menjalankan flywheel dia. Alright. Okay, Hafizuddin Zakaria, dia bukan macam ni dalam ilmu blog ni, dia bukan kalau kita dah test dia tak keluar selling dan kita buat, tak semestinya tak 100% risiko kena blog tu tak ada. Dia mengurangkan risiko. Dia tengok juga kepada mungkin akaun tuan terkejut lah. Okay, sebab saya dah share dalam tu, kalau hari ni baru pakai FBoom, okay, dalam masa seminggu tu jangan terus share sampai 350 group. Just naik gradually. Okay, gradually. Okay, kemudian mungkin kena pakai spin tag untuk berbeza dari segi spam. Zahar Zainuddin, kat mana yang terbaik kumpul prospek? Telegram, FB group, WhatsApp group? Okay, dia tengok kepada niche produk. Alright. Apa yang pendapat saya lah, kalau salah tak apalah pendapat. Telegram untuk kumpul database adalah sesuai dengan produk-produk yang mature, yang matang lah. Contoh insurans, penapis air, marketing, motivasi, produk-produk kedewasaan lah, ubat kuat, okay. Produk-produk yang untuk umur 25 tahun ke atas lah sesuai. Kalau WhatsApp group dia sesuai untuk super senior punya, super netizen, dipanggil 50 ke atas. WhatsApp group macam contoh ubat kencing manis, okay, kencing manis, gout, okay, umur-umur, sebab dia orang tak terbiasa dengan Telegram, tu masalah. Tapi WhatsApp group ni kelemahan dia adalah dia limit lah, tu yang tak best tu, dia limit, tu yang tak best. Okay, Facebook group. Okay, Facebook group adalah buat database boleh, tapi kena ada konten yang kuat. Okay, konten kuat dan kelemahan dia susah sikit nak handle kan, sebab bila orang kena require, kena monitor apa semua kan. Macam bagi saya lebih prefer channel Telegram. Saya prefer channel Telegram, mudah nak urus, mudah orang masuk. Okay, saya memang mengharapkan Malaysia akan improve dari segi Telegram user. Harap sangatlah kalau improve ni, lagi senang saya pecut sales. Akaun masih belum kuat tu mungkin salah satu punca lah. Saya tak tahu bila mula start guna FBoom kan. Kalau mungkin baru sehari dua tiba-tiba terkejut share banyak, dia akan nampak suspicious, dia mungkin akan hold dululah. Kena limit, okay? Kena limit. Maksudnya kita nak post kena limit. Block tu, jika betul-betul kena block adalah bila kita pergi ke setting, help and support inbox, dia tulis you have been restricted posting and joining group until this date. Itu baru kena block. Mungkin kena limit dulu. Sebenarnya kena limit dulu. Property Telegram lah. Property Telegram. Okay, so Abdul Aziz Azrai, kalau Tofu grup ibu, Mofu ibu Telegram, Bofu Telegram ke WhatsApp. Okay, boleh, tak ada masalah. Asalkan ada sales flow, okay. Tak semestinya ikut apa yang saya buat tadi, sebab saya buat complicated. Alright. Saya sebenarnya kalau boleh nak anda buat simple sales funnel dulu. At least lah macam saya sarankan tadi. Kan? Group, sebab iklan kita kan post ke grup-grup kan. Grup, masuklah Telegram. Kemudian barulah WhatsApp yang kita. Okay, yang jual property boleh buat macam ni. Kenapa tau? Dekat grup ni kita buka iklan rumah. Bila tuan-puan jual property, asyik-asyik dekat grup iklan rumah. Cuba buat iklan yang lain, soft selling, seperti tips beli rumah pertama. Ataupun cara lulus bank dengan mudah. Lulus loan bank, beli rumah dengan mudah. Okey, kalau saya teringin nak beli rumah, kalau saya nampak title macam ni, cara lulus bank dengan mudah, 7 cara untuk dapat kelulusan permohonan pinjaman bank membeli rumah dengan mudah. So saya akan klik lah. Bila saya klik, saya akan masuk Telegram. Dalam Telegram barulah sebut tentang cara tu. Dalam Telegram barulah letak iklan rumah. Okey, biar dalam ni hentam saja. Bila ada orang minat, dia akan WhatsApp lah. Barulah. Sebab apa tau?
Bila dia duduk Telegram, dia akan asyik tengok iklan kita. Dia akan, mungkin bukan hari ni, minggu depan ada potensi dia tengok lagi, tahun depan, bulan depan, sentiasa akan nampak. Banyak kali nampak, dia akan WhatsApp lah. Sampai masa diseru nak beli rumah, dia akan WhatsApp juga. Kalau Facebook group, kita asyik post gambar rumah, iklan rumah macam biasa, macam komen rent tu buat. Orang dah ada muak lah kat situ. Sedikit muak lah bagi saya. Okay, boleh buat cara ni, tuan-puan akan nampak dari segi long term, ini akan menang lagi lah. Cara simple funnel ni. Okay, alright. Cuba tarik dalam Telegram tengok. Okay, itu restricted 24 jam tu level pertama lah. Lepas ni kalau buat lagi, kantoi lagi 3 hari pula. Lepas tu seminggu. Lepas tu sebulan. Lepas tu 3 bulan. Yes. Telegram reach tinggi. Betul? Telegram ni kita boleh tengok dia punya mata tu. Saya pun pakai Telegram lah. Of course lah, produk saya matang kan. Kalau produk tuan-puan untuk lapis-lapis muda sangat, tak sesuai lah Telegram. Okay, tengok setiap kali saya post dalam Telegram saya yang kumpul database, saya boleh tengok mata. Okay, saya boleh buat pin message. Kemudian saya boleh buat poll dalam ni. Kemudian saya boleh buat live 30 minit. Kan? Dalam Telegram ni dia ada satu function buat record video live tau. Okay, kalau tuan-puan jual property, buatlah live sehari sekali. Muka bercakap. Okay, kali ni saya nak sharekan tips. Okay, bagaimana nak tentukan kawasan kediaman anda nilainya tinggi kalau saya jual property. Hari ni saya bagi tips ni, esok saya bagi tips ni. Saya cakap dalam seminit je. Lama-lama orang akan suka kita dan orang tak prefer dah ejen lain. Okay, sebab dia nak beli rumah je. Telegram tadi, Mamat tu selalu share tips lah, power lah. Prefer kat dia, WhatsApp dia lah. Nampak? Sebab kita kena jual diri jugalah. Kalau ejen property, okay, insurans, penampis air, okay. Jangan push produk sangat. Tonjolkan diri kita. Because people, benda-benda mahal ni, orang membeli bukan sebab produk dah, orang membeli sebab orang. Dia nak rasa trust dengan kita. Okay, dia nak rasa percaya. Ya, Hafizuddin Zakaria, 24 jam kena restrict ni, kuatkan account. Kalau guna software, guna auto engagement ataupun pergi buat yang tadi saya share 5 cara kuatkan account. Buat je. Itu Zahar Zainuddin. Dalam Telegram, sebenarnya saya tak sempat nak sampaikan ilmu. Dalam Telegram, saya takkan direct menjual dalam tu sangat. Ini bila dah masuk Telegram, kita akan gunakan konsep dipanggil content wheel. Dia bukan dipanggil dipanggil roda content. Saya tak panggil dia roda jualan. Dalam Telegram, saya takkan hard sale every time. Nanti orang akan leave. So, dalam kenderaan ada roda kan. Roda, ini panggil content wheel. Roda content. So, kita boleh buat percentage 8 sharing, soft selling, 2 hard selling. Dalam 10 kali post dalam Telegram kita, 80% bukan direct menjual. Banyak kepada memberi tips, memberi sharing. Okay, memberi, macam contoh nak jual rumah. Hari ni saya post satu tips. Cara bagaimana nak tahu awning bumbung mana yang better, yang boleh tahan hujan. Esok macam-macam lah property. Okay, bagaimana nak apa maksud square feet dan apa kan, bukan semua orang tahu 1200 square feet tu apa, 1600 tu apa. Okey, nombor 3 adalah cara-cara untuk tips untuk bersihkan nama secret, tips untuk check sitos di mana. Semua orang nak tahu. Okey, barulah 2 hard sell. 2 hard sell ni hari ni actually hard sale pun tak buat macam hard sale. Okay, buat video ke ataupun buatlah setengah 1 minit live. Okay, hari ni saya just nak share. Saya berada di rumah ini dan tuan rumah ni dia nak jual lah. Dia mencari saya lah. Okay, barang siapa yang memang berkenan boleh tengok lah. Ini rumah yang saya cuma promote kepada tuan-puan macam tu. Okay, just introduce je. Hard selling tu bukan hard sale, introduce je. Perkenalkan. Sebab marketing adalah introduce, perkenalkan actually. Okay, bila dah masuk WhatsApp, masa tu lah baru hard sale. Dah masuk WhatsApp, memang jangan tunggu lama-lama. Pancung, kalau boleh pancung. Okay,
So sebab tu kita panggil dalam Telegram, kita panggil content wheel sebab dia roda. So sini adalah sharing heart. Sharing 1 2 3 4 5 6 7 8 heart. Nampak dia berselit-selit. Okey. Jangan hard sale semua lah. Memang nanti orang leave lah. Alright. So macam mana nak dapat konten? Nak dapat konten. Nak dapat konten, last saya nak jawab, nak dapat konten adalah perkataan ni je, tak ada benda lain. Research. Okay, antara tuan boleh buat adalah answer the public. Kena research. Contohlah saya nak menjual apa? Contoh saya nak menjual kek cheese lele. Okay, contoh produk saya sekarang nak jual kek cheese lele. Selalunya orang jual makanan, dia akan buat video sedap. Okay, jom WhatsApp. Saya buat content marketing. Saya akan cari apa orang yang minat cheese ni suka. Konten apa yang orang minat cheese suka. So saya akan masuk ke satu website dipanggil Answer the Public. Sebelum kita nak buat konten, kita kena tahu target audience kita suka apa. Answer the Public ni percuma, boleh buat percuma. Okay, discover what people are asking about. Cheese, search. United Kingdom kena tukar Malaysia. Macam-macam cara kita boleh ni. Okay, let's say. Okay, Answer the Public akan memberitahu saya apa soalan-soalan yang orang peminat cheese akan bertanya dalam Google. Nampak 388 result. Dia keluarlah macam ni. Kita akan tengoklah how. Nampak? Konten apa yang kita boleh buat? Actually peminat cheese suka konten how cheese is prepared. How cheese is made at home. Bagaimana cheese dibuat di rumah. Banyak gila konten saya boleh buat ni. Adakah cheese boleh buatkan kita gemuk? Yang hijau gelap ni adalah konten yang orang suka cari. Yang hijau gelap. Yang pudar tu how cheese is made. Saya nak jual kek cheese, saya tunjuk bagaimana cheese tu dibuat. Ataupun kalau saya tak tunjuk saya buat, saya cari konten di dalam Facebook ke, YouTube ke. Okay, saya buat video bagaimana cheese dibuat. Last kali hujung, nak dapatkan kek cheese, sila masuk saya punya Telegram ataupun boleh WhatsApp dengan saya, pergi website saya. Ini salah satulah untuk jawapan tu. Alright, Zahar Zainuddin, Zipu auto engagement nak letak spin tag apa sesuai, takut kita reply tak kena. Tadi dah try macam dia tak kena. Auto engagement dia, kalau saya nak auto engagement dengan orang, saya buat macam selamat malam, semoga berjaya. Selamat pagi, semoga murah rezeki. So benda tu kan general kan, nanti dia pergi post kat tempat yang tak. Kita kena buat general lah dekat auto engagement tu. Selamat malam, semua saya doakan tuan-puan moga murah rezeki. Bila orang dapat komen macam tu, dia orang akan like lah. Takkan dia marah kot kita doakan dia orang kan. Ni baru satu yang saya dedahkan. Banyak lagi nak cari-cari konten selain pada Answer the Public. Okay, Answer the Public boleh. Satu lagi, nak cari konten, tak tahu nak cakap apa kan, nak menjual tapi nak buat konten marketing. Sebenarnya buat konten marketing sangat padu. Sebab orang tak nampak kita menjual, tapi dia terbeli. Dia nampak kita punya konten best sangat, kena dengan diri dia. Macam saya nak jual kek cheese, saya akan cerita lah pasal cheese. And then end up dia termasuk dalam saya punya perangkap lah. Satu lagi, Boost Sumo. Boost Sumo, find the content that perform best. Kacau. Yes, I agree. Okay, Boost Sumo, boostsumo.com. Okay, find the content that perform best. Collaborate with influencers on the cheese. Find content. Boost Sumo, dia akan keluarkan posting-posting mana yang viral. Nampak? Dia keluar, nampak? Boost Sumo best juga. Ok,
Okay, memanglah English, tapi mungkin produk tuan ni international boleh, macam cheese kan. 566, oh dia keluarkan data tau daripada Facebook engagement 500. So nampak sekarang McDonald is serving up a bowl of melted cheddar cheese for your dipping meat. Okay, baru saya dapat konten. Peminat cheese suka celup. Bila nak makan suka dip dalam cheese. Kan? Macam kita dip dalam sos, peminat cheese suka dip. So saya boleh buat konten. Hari ni saya nak share bagaimana bila kita makan kenapa kita perlukan cheese, sebab kita suka. So nampak sebab dia bagi data engagement. Ini pun antara satu cara lah. Dia boleh ikut country, tapi tuan-puan kena login dulu daftar percuma. Boleh filter ikut country, ikut negara. Setiap kita search ni akan keluar posting-posting mana yang viral. So daripada situ kita tahu konten apa yang orang suka lah. Alright. V3 ni tak silap ada kat konten kan? Tak ada. V3 ni dia just update apa dari segi dia punya interface dan bagi kurang error dari segi Chrome lah dengan antivirus tu, dan ada tambahan auto engagement lah. So bab-bab marketing saya buat live macam ni lah setiap hari Ahad. Okay, alright. So itu sahaja kot. Kita jumpa lagi lah next live. Jangan risau, banyak lagi yang saya nak share, iaitu saya nak share kepada tuan-puan minggu depan. Jangan lupa tengok rekod ke apa ke minggu depan. Kita akan belajar dari segi strategi apa? Dari segi strategi lead magnet. Saya tak sempat share malam ni. Lead magnet, tripwire, upsell, downsell, cross sell. Ini strategi buat duit. Daripada sini sini jadi duit, sini jadi duit, sini jadi duit, sini jadi duit. Benda ni kalau tuan-puan kuasai satu customer, Mama A, masuk je tuan-puan punya sales proses, perjalanan sales, dia akan terbeli ni, dia akan repeat lagi beli, dia akan beli lagi, dia beli lagi. Banyak kali dia akan berulang kali beli. Kita nak buat macam tu. Kita nak perah satu customer dia beli banyak kali dengan kita. So itu next live. Alright. Okay, itu saja. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Saya akan live ni saya akan upload dalam YouTube dan saya akan masukkan dalam group support. Alright, itu saja. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kerana dapatkan Solvi dari Fboom. So apa yang saya share, apa yang tuan rasa bagus, tuan boleh praktik terus. Okay, sebenarnya itulah benda-benda yang saya buat untuk naikkan Solvi punya brand. Okay, saya salah seorang daripada traffic. Saya buat marketing traffic. Dan saya harap tuan-puan semua berjaya lah. Tak apa. Semua ni proses perlahan-perlahan, tapi bagi ada progress. Okay, take action. Alright. Jangan risau, sebab nanti software punya technical ni senang. Bila dia dah dapat je, benda yang sama je setiap hari, tapi strategi ni yang lagi mahal daripada technical sebenarnya. Kalau kita pandai technical pun tak ada strategi, tak jalan juga. Serius tak jalan. Dia tak boleh perform. Dia macam biasa-biasa je. Okay, alright. Itu saja, terima kasih. Kita jumpa lagi. Okay, salam kepada semua lah.